Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayusibu ummati da'ul umami ya Rasulullah wa ma da'ul umami al-ashar wal bataru wat takasur wat tanajush fid dunya wat tabaghut wat tahasud hatta yakuna al-bakhyu aw kama qala, rawahu Imam Al-Hakim. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan pada pagi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan kebaikan kepada kita pada malam harinya sampailah ke pagi diturunkan nikmat hujan. Maka siapa yang datang subuh berjemaah dalam keadaan hujan yang turun, maka nantinya insya-Allah mudah-mudahan setiap titisan hujan yang turun tadi menjadi penyaksian di hadapan Allah, kerana ia juga salah satu daripada makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan. Para salafus salih mereka berebut nak kepada penyaksian-penyaksian yang baik untuk dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang buta, yang setiap hari kalau dia nak menuju ke masjid, dia akan cuba berusaha mencari jalan-jalan yang jauh, walaupun matanya tidak nampak, tetapi keinginan hatinya nak kepada satu bentuk penyaksian yang baik daripada perjalanan yang jauh yang dia datang. Maka hari ini tuan-tuan berusahalah mencari satu bentuk benda yang disebut dengan wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Satu bentuk amal kebajikan yang sama-sama dapat kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dengan para sahabat dan Nabi kata, sayusibu ummati da'ul umami. Nabi kata, nantinya umat aku ini akan tertimpa da'ul umami, dengan penyakit-penyakit umat yang terdahulu. Bahasa mudah Nabi kata, umat terdahulu ni mereka ditimpa dengan kepelbagaian bencana dari sudut penyakit-penyakit hati. Cuma pada umat akhir zaman ini kita semua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghimpunkan sekalian penyakit-penyakit umat terdahulu dan akan tertimpa kepada umat akhir zaman. Yang pertamanya kita faham dulu apa makna ta'rif akhir zaman. Siapakah umat akhir zaman? Umat akhir zaman adalah umat Nabi SAW bermula daripada tarikh pengisytiharan Nabi SAW menjadi Rasul. Bila?
Kali pertama Allah turunkan wahyu di Gua Hira ketika mana Nabi SAW 13 tahun sebelum peristiwa hijrah. Umur Nabi 40 tahun ketika tu. Ketika Nabi sedang beruzlah di Gua Hira, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama daripada surah Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi menerima wahyu yang pertama, pengisytiharan bahawasanya Nabi adalah utusan yang terakhir. Maka saat itulah bermulanya pengisytiharan kita sebagai umat akhir zaman. Jadi bila sekarang dah 1444 tambah dengan 13 tahun, maka akan bersamaan dengan 1457. Maka 1457 tahunlah gelaran umat akhir zaman itu telah pun tertimpa kepada kita semua. Maka bersesuaian umat akhir zaman itu kalau 1400 tahun lepas, maka hari ini tidak lagi digelar dengan umat akhir zaman, tetapi kita digelar dengan umat akhir zaman. Pengakhiran daripada kalangan umat akhir zaman itu maka adalah pada umat hari ini. Sebab dibuat kajian jarak di antara satu-satu kaum yang Allah sebut dalam Al-Quran, daripada zaman Nabi Adam AS sampailah Nabi Isa AS sebelum utusnya Nabi SAW itu, maksimum pada jaraknya adalah sekitar 1500 tahun sahaja, tak ada lebih daripada itu. Antara kaum yang panjang, kaum Nabi Nuh AS pun Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 14, illa khamsin, kurang 50 tahun daripada 1000. Maka itu sahaja. Tetapi umat akhir zaman ini, umat Nabi SAW, atas berkat doa Nabi SAW, minta agar dipanjangkan umur kita untuk kita minta ampun kepada Allah, untuk kita memperbanyakkan amal. Walaupun umur umat kita ni pendek, tetapi diminta dipanjangkan. 1400 tahun ni kira panjang, tuan-tuan. Maka Nabi SAW sebut pada umat-umat terdahulu ni terkena penyakit apa? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, wa mada'ul umami. Wahai Nabi SAW, apakah penyakit umat-umat terdahulu yang akan kena kepada umat kita ni, yang akan kena kepada umat akhir zaman ni? Nabi sebut al-ashar wal-bataru wat-takasur wat-tanajus fid dunya wat-tabakhut wat-tahasud hatta yakuna al-bakhyu. Ada 5 benda yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, satu bentuk ujian yang akan kita hadapi, yang mana ujian-ujian ini para sahabat tidak pun bertemu, tetapi akan bertemu kepada umat-umat yang Nabi SAW pernah sebut kepada sahabat, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat kata, wahai Rasulullah, bukankah kami saudara kamu, wahai Rasulullah? Nabi kata, bukan. Kamu bukanlah saudara aku, tapi kamu adalah sahabat-sahabat aku. Justru sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapakah ta'rif yang dinamakan dengan saudara-saudaraku? Maka kata Nabi SAW, mereka adalah golongan orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku. Mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah mendengar perkataan-perkataan lisan daripada mulutku, tetapi mereka boleh beriman denganku. Hari ini tuan-tuan, kita tak pernah tengok Nabi, tak pernah dengar perkataan Nabi, tidak pernah melihat mukjizat Nabi SAW secara zahir, tetapi ramai orang yang boleh beriman kepada baginda Nabi SAW. Inilah yang disebut daripada kalangan saudara-saudara yang Nabi declare kita. Maka kata Nabi SAW, yang pertama akan datang kepada umat al-asharu wal-bataru, penyakit yang terlalu banyak berseronok, penyakit yang terlalu banyak dengan dunia-dunia hiburan, atau disebut dengan bahasa hari ini hedonisme. Dia punya seronok tak habis-habis, tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, umat Islam disibukkan dengan macam-macam bentuk hiburan. Pada anak-anak mudanya dihimpunkan dengan game-game, dihimpunkan dengan sukan-sukan.
Sukan bukan kata salah. Bola ni nak datang Piala Dunia pula, celah-celah tu duduk tengah berjalan pula UEFA Champion League, Europa Champion League. Sukan sepatutnya menjadi satu bentuk hiburan untuk kita seronok untuk tengok. Tapi hari ni dia jadi satu bentuk yang pelik dah. Dia jadi taksub lah dah dengan sukan. Tengok bola sampai bergaduh. Di Indonesia minggu lepas tuan-tuan, Arema FC dengan apa dia, 150 orang meninggal dunia dalam stadium bergaduh. Lebih daripada Piala Dunia lagi Pulun tengok bola sampai bergaduh. Tu apa benda ni tuan-tuan? Tak pasal-pasal FIFA memberikan mungkin kena 8 tahun pergantungan. Bukan ada pasal 100 orang hilang nyawa. Tuan-tuan bayangkan 100 orang ni nak jawab apa depan malaikat ni? Malaikat tanya nanti, wahai si fulan bin si fulan, kamu mati sebab apa? Mati sebab tengok bola. La ilaha illallah. Peningu nak jawab. Dan itu bukan benda yang baru. Kalau di Malaysia kita alhamdulillah tak adalah sampai kita bergaduh sampai korban nyawa. Tapi tuan-tuan lebih kurang je kita bergaduh dalam media sosial. JDT Kedah, Sarawak dengan Sabah kan, Kuching FC je lah ni. Nampak gagah sikit. Bergaduh tuan-tuan. Walhal hiburan itu untuk kita berseronok. Bila tengok bola rasa seronok sekejap, boleh sokong-sokong. Tapi tidak. Apabila diambil dengan bentuk yang disebut dengan hedonisme, berlebih-lebihan, maka dia akan boleh mendatangkan kepada mudarat. Islam bukan agama yang menghalang. Islam ni agama yang memberi jalan. Islam bagi jalan kepada kita. Jangan sampai bawa kepada provokasi, bawa kepada sampai troll-troll yang pelik-pelik. Dia edit gambar kawan ni, dia buat muka kawan ni, dia buat menganjing kawan ni. Maka tuan-tuan jangan bawa benda yang tidak mendatangkan faedah pada agama. Hiburan, jadikan ia sekadar bentuk hiburan. Jangan jadikan ia sebagai bentuk perkara yang boleh mendatangkan kepada permasalahan-permasalahan yang lain. Dia datang kepada isu dia buat troll orang, dia buat nganjing-nganjing kepada orang ni, hati-hati. Lepas tu ada baru ni ada satu soalan, dia kata, Ustaz, boleh tak kita edit muka orang buat stiker-stiker yang pelik-pelik? Kan ada kan kadang-kadang dia datang jadi nakal-nakal sikit, dia buat stiker, kemudian dia buat dialog sendiri. Biasa kalau malam-malam Jumaat adalah dia ambil gambar gewe-gewe, hak comel-comel, awek-awek tu. Kemudian dia tulis, abang balik awal malam Jumaat. Ada tak? Pernah tengok stiker-stiker macam tu? Kadang nak melawak, niat lawak lah. Dia ambil lah gambar muka yang segak-segak sikit ni, yang dari licin ni. Kemudian dia tulis stiker-stiker yang nak bagi kita sekadar nak seronok. Jangan lupa balik awal malam Jumaat. Kan, bila lagi nak tambah. Dia buat benda pelik-pelik gitu. Baik, persoalannya kita tanya, stiker itu dibuat, adakah memang tuan badan itu yang pertama, adakah tuan badan mengizinkan? Jawapannya pasti tidak. Yang kedua, adakah keredaan daripada tuan badan? Kalau dia tak izin pun, adakah dia reda? Tak juga. Maka perbuatan kamu itu adalah perbuatan yang dikira berdosa disebabkan kamu mengambil muka orang dan buat pula dialog yang dia tak cakap, maka dikira sebagai buhtan, menuduh orang lain bercakap benda yang dia tak cakap, benda yang dia tak buat. Dalam kaedah fiqh, maka perbuatan itu disebut dengan perbuatan dosa besar. Nak main seronok-seronok je, nak lawak-lawak je, tak pasal-pasal jadi dosa besar. Kita ni tuan-tuan, dosa-dosa kecil pun dah banyak dah. Tiba-tiba nak ditambah pula dengan satu perbuatan dosa besar, yang mana dari segi perbuatan itu affiliate. Apa makna affiliate? Ni berterusan. Tuan-tuan sebar dalam satu grup WhatsApp, orang sebar pula dalam grup yang lain, kawan tu pula sebar dalam bentuk yang lain, maka ia berterusan, jaringannya unlimited. Itu hati-hati.
Lepas tu tuan sebar gambar-gambar kita tak tahu dah segi mana puncanya. Stiker-stiker yang pelik-pelik tu padan-padan lah tuan-tuan, jangan. Takut kita depan Allah nanti muflis. Amalan kita dah letak banyak dah, tiba-tiba nanti nak menanggung satu beban, nak mengambil satu bentuk aib maksiat orang pula nak ditanggung oleh kita disebabkan perbuatan kita dalam menyebarkan perkara yang tidak baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu justru Islam bukan agama yang melarang, maka Islam agama yang memberi jalan kepada kita. Sebab tu Nabi SAW berpesan kepada kita dengan jelas dah bahawasanya akhir zaman itu ketika umat manusia disibukkan dengan penyakit hiburan yang melampau-lampau, maka tugasan kita ambillah ia pada perkara yang perlu sahaja. Tengok cerita ni kalau boleh hari ni hari Sabtu pukul 2 saat lagi cerita Hindustan. Dia tengok sampai pukul 5. Kadang-kadang sampai zuhurnya terlepas. Kadang-kadang dia bukan tak solat tuan-tuan, tapi semayang lewat-lewat. Tuan-tuan ingat satu bentuk ancaman hadis Nabi. Nabi kata apa? Man jama'a baina salatain. Barang siapa yang suka menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Semayang maghrib dekat dengan semayang isyak, semayang isyak dekat dengan semayang subuh, semayang zuhur dekat dengan semayang asar, semayang asar dekat dengan semayang maghrib, dengan sengaja. Baina salatain, dia menghimpunkan dua solat ni dengan sengaja, bukan sebabkan ta'azur tertentu seperti duduk dalam kelewatan disebabkan mungkin zahmah ataupun jam, ataupun mungkin dalam keadaan sebab dia sakit atau keuzuran pada tubuh badan. Tak, sengaja dia lepak di kedai kopi sampai nak habis waktu baru nak solat. Cerita ni semayang tuan-tuan, ni bukan tak solat, dia semayang juga, cuma lewat saja, dilewat-lewatkan. Maka Nabi kata sebelah kakinya seolah-olah menempa dalam nama dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan tinggal solat ni, hanya disebabkan melewat-lewatkan solat pun satu bentuk ancaman yang berat yang Nabi sebut dalam hadis. Kalau di Sabah Sarawak ni alhamdulillah lah waktu siaran televisionnya peak hournya jadi tak bertembung dengan di Semenanjung. Di Semenanjung maghrib masuk jam 7 suku maghrib. Dan pada jam 7 suku 7 tu juga ada satu siaran yang setiap sepanjang masa di Malaysia dia dikira sebagai peak hour. Paling ramai orang tengok televisyen adalah jam pukul 7 hingga pukul 8.30. Drama-drama Melayu tu. Suamiku abang sotong, sepupu kambing itu adik-beradikku, kan abang kubur itu jiranku. Tu dia cerita hak pelik-pelik ni. Bukan kata salah pernah tengok cerita drama-drama ni, tapi tuan-tuan kebimbangannya sebab ada satu waktu solat yang paling pendek duduk di antara pertengahan tu, solat maghrib. Tuan-tuan bayangkan drama tu boleh menghimpunkan hampir 10 juta view dalam satu malam. Bila kita duk tengok cerita-cerita ni tuan-tuan, nak semayang dia jadi tak jiwa kacau. Macam mana nak semayang sekali kalau heroin mati kena langak lori ke, dia tak tengok rugi. Maka kebiasaannya orang akan tengok sampai habis dulu pukul 8 baru berwudu, baru solat maghrib. Maka tuan-tuan kebimbangan di situ, kan dah solat hujung waktu. Kalau isyak masuk pukul 8.50 tak apa. Tapi sekarang isyak dah semakin awal. Bulan Ramadan isyak akan berlaku pada jam sekitar 8 suku, 8.20. Maka di situ akan ada satu bentuk kebimbangan. Cerita habis pukul 8, wudu ambil 8.5 minit, pakai telekung 8.10, angkat takbir 8.15, habis solat maghrib 8.20, berlakunya azan isyak. Dengan sengaja dihimpunkan dua solat dengan satu waktu. Maka yang ni ancaman yang Nabi sebut. Kalaulah menghimpunkan dua solat dalam satu waktu itu pun dah ada ancaman, bagaimana pula dalam bab orang yang meninggalkan solat? Nabi kata ma bainar rijal kufru as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kufur ataupun perbezaan kita dengan golongan kafir hanya pada satu perkara dalam bab solat.
Kalau tuan-tuan nak berbincang orang bukan Islam, mereka puasa, mereka ada puasa dengan cara mereka. Kalau tuan-tuan nak bincang orang bukan Islam, mereka ada sedekah. Tuan-tuan, sebahagian mereka bersedekah lebih daripada apa yang kita buat. Kalau kita tengok tuan-tuan, RMK yang dibentangkan kemarin, antaranya peruntukan yang diberikan antaranya 1 bilion lebih untuk memperbaiki sekolah-sekolah dalam dan luar bandar. Tuan-tuan, 1.2 bilion untuk peruntukan, maka besarlah kalau ikut. Tapi tuan-tuan cuba tengok balik, Bill Gates adalah salah seorang daripada orang yang disebut dengan orang yang terkaya di dunia. Dia ada satu NGO namanya Melinda Foundation, yang ini bekas isteri dia punya NGO. Tuan-tuan, pada tahun 2020 sahaja dia menyumbang lebih daripada 4 bilion USD. Bukan Islam ni. Secara total, Melinda Foundation mempunyai aset nilaian lebih daripada 30 bilion USD. NGO tuan-tuan, ya Allah, yang memfokuskan kemiskinan di Afrika. Sebab tu kata orang bukan Islam pun mereka sedekah. Mark Zuckerberg isytiharkan baru ni, 2 tahun yang lepas ketika fasa PKP, 1 bilion USD dia bagi on personal. Kaya dia orang. Maka sebab tu kalau kita nak berbicara tentang sedekah, orang bukan Islam pun sedekah. Safwan bin Umayyah ketika berlakunya perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, Hunain, mana-mana peperangan yang berlaku sebelum peristiwa Fathul Makkah, semua Safwan bin Umayyah ini dia memberikan nilaian harta yang paling banyak untuk berperang dengan Islam. Kerana Safwan bin Umayyah ini dia berdendam dengan Nabi SAW disebabkan dia melihat ayahnya Umayyah bin Khalaf yang mati dalam perang Badar dibunuh oleh umat Islam. Jadi untuk rekod, Safwan bin Umayyah ni memang konsisten, dia memberikan banyak sumbangan harta ketika mana nak berperang dengan Islam. Maka sebab tu ketika mana kita nak melihat perbuatan amal kebaikan, orang bukan Islam pun ada amal kebaikan mereka, cuma tidak dikira disebabkan tidak ada kalimah syahadah. Itu sahaja. Yang membezakan kita dengan mereka satu, sembahyang sahaja, solat. Sebab tu syukur kita pagi ni, bila mana Allah boleh pilih dalam-dalam kita duk buat macam-macam benda yang pelik. Tiba-tiba pagi ni terjaga untuk bangun subuh. Dah jaga subuh tuan-tuan, ada orang yang bila dia tengok hujan, dia sambung tarik selimut. Ui, sedap tuan-tuan. Ui, nikmat tuan-tuan. Dia nikmat dia bila jaga tidur balik. Oh, tu best. Jaga-jaga tu kita 5 minit lagi, 5 minit. 5 minit tu tuan-tuan pakai harus lah, kan? Dan dia tarik 5 minit tu tuan-tuan, jaga sat lagi pukul 7. Bukan subuh gajah, subuh khinzir tuan-tuan. Pukul 7, pukul 9 bangun, Allah dia kata, Allah tak apalah, Allah faham tak sengaja. Dia main buah tak sengaja. Padahal bangun dah subuh tadi. Tapi Allah pilih juga kita datang walaupun dalam keadaan hujan. Ada orang waktu hujan ni dia kata apa? Hujan tak payah datang masjid. Sebab apa? Takut demam. Dandan takut demam. Mau kalau dia tengok bola tu hujan sejam tak lari. Kalau nak pergi pasar raya, hujan dia tempuh. Betul syukur kita Allah bagi juga ruang. Tak tahulah apa mungkin kebaikan yang tuan-tuan buat, amal yang mungkin Allah terima, sehingga kan Allah memilih juga untuk datang untuk pagi ni. Ada orang yang mungkin nak bangun dah semalam, niat dah nak bangun subuh, tak jaga. Maka saat mana Allah mengizinkan satu ibadah kepada kita, doa juga moga-moga ibadah yang sama berlaku kepada zuriat dan keturunan kita. Ni mungkin kita dah semayang siap ni, anak kita belum bangun lagi ni subuh ni. Maka lepas ni pastikan kalau hari cuti, kalau kita bangunkan dia sekali, tak rugi pun. Sebab bila mana nantinya kalaulah dia meninggalkan solat, maka Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah, dalam surah Tahrim ayat yang ke-6.
Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu wa ahlikum, dan ahli keluarga kita. Ada seorang ulama di Mesir dulu, waktu saya duduk di sana, dia tanya dia satu soalan. Kita tanya dia, Syekh, macam mana kita nak bangunkan anak untuk mereka juga boleh solat? Macam mana kita nak buat? Dia kata, antum bayangkan, kalaulah rumah antum tengah terbakar, rumah tengah terbakar ni, api yang sedang marak naik, macam mana hal keadaan antum akan membangunkan anak-anak? Maksudnya dia kata, kalau rumah tengah terbakar, macam mana kita akan bangunkan anak? Biasanya macam mana agak-agak? Kalau sekarang kita gerak, biasalah bangun, along, bangun, semayang. Lepas tu kita berkeluar. Dia pun jaga asal, tidur balik. Kita pun biasa buat, dulu kecil-kecil, mak ayah gerak asal, kita tidur balik. Dia gerak kali kedua, tidur balik. Kita buat bangun asal masuk beli ayak, dia keluar, kita terjun tidur balik. Macam-macam lah akal tu. Maka Syekh ni dia kata, macam mana kamu akan bangunkan anak kamu ketika mana rumah kamu terbakar? Sudah pasti kita akan semaksimum mungkin membangunkan dia. Kita bukan tak gerak cara elok, kita akan gerak sebab kita sayang pada dia, tak nak dia terkena api. Maka dia kata, sebegitulah kamu perlu membangunkan umat-umat dan anak-anak kamu, apatah lagi pada akhir zaman ini. Kena bangunkan dia dengan sebetul-betul bangun. Kalau tidak, dia mungkin akan tidur balik. Takkan rumah terbakar kita bergerak, along, bangun long. Tu kat depan tengah terbakar tu, along. Nanti ayah datang gerak lagi. Yang pergi sabut-sabut, buat keluar barang lu apa semua, gerak balik, along. Ni dah dekat sangat dah ni, along. Bilik along dah terbakar pula. Tak ada tuan-tuan, merapu kita kalau buat gitu, mampu kerah anak kita. Arwah yarham dia. Maka sedaya upaya kita akan membangunkan dia. Sebab apa? Sebab atas nilai sayang. Tak nak dia terbakar di dunia pun. Di dunia pun kita tak nak anak kita terbakar, apatah lagi di akhirat. Maka pastikan anak-anak jaga sembahyang. Pastikan keluarga jaga solat. Isteri kita, pasangan kita, bangunkan mereka sekali. Sayanglah kalau kita saja datang pagi ini, tak apalah, takkan jangan balik sekarang pula. Esok hari Ahad cuti, bawa dia orang sekali. Ada orang kata, ustaz kami tak naklah ustaz, susah dah bila bawa anak-anak ni, dia orang akan berlari dalam masjid, dalam surau. Tak apa tuan-tuan, budak-budak berlari tu biasa. Yang kita takut orang tua-tua berlari. Tengok masjid lari, tak nak datang. Ada pengajian lari, nak kira nak balik. Budak-budak itu bermain dalam masjid itu benda yang biasa. Rasulullah SAW sendiri pernah duduk atas mimbar, cucu Nabi masuk dan main dalam masjid. Nabi tak marah mereka. Nabi turun meraihkan mereka, angkat naik atas mimbar, senyap cucu Nabi. Suatu hari Nabi tengah salat, tiba-tiba cucu perempuan Nabi duduk di atas belakang Nabi. Nabi sujud dalam keadaan yang lama sehingga dia habis main. Menunjukkan bahawasanya Nabi SAW ajarkan kita untuk meraihkan kanak-kanak ketika mereka duduk dalam masjid. Ini kadang-kadang tuan-tuan kita pula lebih macam makan tebuan lagi garang. Lebih pada 3 line ni. Budak-budak duduk main belakang, dia pergi jerkah, marah. Ada satu video tentang di viral baru ni, dia pergi tampak budak-budak duduk main kat belakang. La ilaha illallah. Patut budak tu, pakcik tu kena tampak balik. Trauma budak-budak tu, tak nak datang masjid dah nanti. Masjid ni bukan hak kita orang tua-tua. Masjid ni bukan hak AJK, bukan hak ustaz-ustaz. Nabi masuk ke Madinah, benda pertama Nabi buat sebelum sampai Madinah lagi, di Quba, masjid Quba. Dibina masjid Quba. Masuk ke Madinah, benda awal yang Nabi SAW cari adalah tapak membangunkan Masjid Nabawi. Dan fungsi Masjid Nabawi itu bukanlah semata-mata untuk solat 5 waktu, tetapi menjadi pusat pentadbiran as a one-stop center untuk umat Islam. Tempat orang susah duduk, orang bermusafir singgah, anak-anak yatim menumpang, adanya di situ juga Darus Sufa. Darus Sufa ini dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
di mana satu tempat khas yang Nabi bina, yakni tempat perlindungan kepada semua golongan orang untuk duduk. Fungsi masjid jauh lebih besar daripada fungsi semata-mata untuk solat. Sebab tu saya di Kedah kita buat satu masjid. Dalam pembinaan lah, doakan dah dalam 48%. Kita jangka bulan 3 tahun depan siap. Masjid beroperasi 24 jam, tak tutup. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz kenapa nak buat masjid 24 jam? Saya kata Masjid Nabawi 24 jam, Masjidil Haram 24 jam, sonok je kita tengok. Yang pertama tuan-tuan, dia kata kalau saya pernah bawa benda ni ke Jakin. Cuma dia berkata, Ustaz, untuk kita nak melaksana tu mungkin susah sebab di bawah kuasa Sultan. Sultan ni biasa dia nak tengok dulu ada tempat yang jadi ke tidak. Kata apa, kita buatlah. Dalam masjid ada hotel. Kalau tuan buka, masjid tu ada 22 katil hotel. Kapsul hotel lah, yang untuk orang musafir datang untuk singgah. Kapsul hotel ni bukan nak bermastautin, datang nak rehat 2-3 jam, mandi-mandi, sambunglah perjalanan. Macam kata tepi kat KLIA kan, ada kapsul hotel kan, bentuk tu je. Dalam masjid ada playground kanak-kanak. Tuan-tuan boleh buat, ada satu ruang di belakang tu khas untuk kanak-kanak main. Tak apa, biasakan dia agar dia boleh datang ke masjid, ada bentuk benda yang dia seronok untuk bermain dengan kawan-kawan dia. Tak apa. Cuma kawal lah, jangan sampai dia datang main depan tu imam, dia karet, dia lodehkan tu imam kan, balik awal kita. Jangan dia buat main, kalau nakal-nakal sungguh budak. Biasakan mereka. Tuan-tuan tahu tak, kalau di negara Arab, dalam bulan Rabiul Awal, biasanya orang-orang Arab ni akan banyak memberikan hadiah manisan, coklat ataupun patung-patung kanak-kanak yang kecil kepada budak-budak. Dia orang akan suka buat macam tu. Bila ditanya kenapa buat perbuatan yang macam tu, dia kata bersempena bulan kelahiran Nabi SAW, kerana Nabi SAW suka memberikan hadiah kepada kanak-kanak. Maka bulan ni rumah Rabiul Awal ni, sunat kepada kita untuk memberikan banyak hadiah kepada budak-budak kecil. Carilah apa-apa hadiah, anak-anak kita ke, cucu kita ke, jiran-jiran kita tu, belilah apa-apa hadiah, bagi kepada mereka. Itu adalah mengambil daripada salah satu perbuatan Nabi SAW. Maka sebab itulah riwayat sebut, kenapa budak-budak sangat kasih kepada Nabi? Sebab Nabi ni sangat bermurah hati untuk meraihkan anak-anak kecil. Sebab tu kita tengok ketika Nabi datang ke Madinah Al-Munawwarah, pengikut-pengikut Nabi ni yang banyak yang ikut Nabi adalah budak-budak kecil. Siapa dia? Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ni semua Sayyidina Muaz, Sayyidina Muawis. Semua sahabat-sahabat yang mereka ni muda-muda ni. Sayyidina Muaz dan Sayyidina Muawis, ketika berlakunya perang Badar, mereka berumur 13 dan 14 tahun. Sayyidina Anas bin Malik ketika berlakunya peristiwa hijrah, dia berumur 8 tahun. Abdullah bin Abbas ketika berlakunya peristiwa hijrah, dia berumur 3 tahun. Abdullah bin Abbas, perbezaan umur dia dengan Nabi SAW mencecah 50 tahun. Kenapa mereka kasih kepada Nabi SAW? Sehingga kan Abdullah bin Umar, mana-mana tempat yang Nabi lalu, dia akan lalu. Yang Nabi sandar, dia akan sandar. Yang Nabi naik unta, dia akan naik unta. Yang Nabi turun, dia akan turun. Kerana nilai kasihnya melihat perbuatan Nabi SAW daripada dahulunya sangat menghormati dan ikram dan memuliakan kanak-kanak. Sebab tu kena usahakan, kena ubah. Alhamdulillah saya tengok di Sarawak ni setakat 3-4 hari saya ada ni, aktif lah masjid tuan-tuan. Alhamdulillah, seronok. Hidupkan juga dengan aktiviti anak-anak. Belilah set memanah yang budak-budak tu kan, bagi dia orang main dekat luar, bagi dia orang ada aktiviti-aktiviti dia orang. Tak apalah, kita semayang kat dalam, dia datang masjid. Jadi mak ayah datang bawa anak-anak, kita solat, kita mengaji, dia boleh buat kerja dia. Sebab fungsi masjid ni jangan dimatikan. Kerana hiburan yang ada di luar itu terlalu banyak. Maka kalau tidak kita manfaatkan, menghiburkan mereka di satu tempat yang baik,
maka mereka akan dihiburkan di tempat yang tidak baik. Kalau di Kuala Lumpur tu tuan-tuan, pukul 1, 2 pagi kadang-kadang budak-budak kecil umur 12, 13 tahun duduk di luar rumah lagi. Di sini alhamdulillah, saya tengok semalam saya pusing pukul 10 pun tak ada dah. Anak-anak kita dah mula balik berehat di rumah dan sebagainya. Mudah-mudahan boleh kekal istiqamah, mudah-mudahan. Maka yang pertama, hati-hati dengan al-asharu wal bataru, yang penyakit berhiburan yang melampau-lampau ataupun disebut dengan budaya hedonisme. Yang kedua, kata Nabi SAW, wat tanajush fid dunya, akan datang kepada umat akhir zaman itu satu bentuk penyakit yang disebutkan terlalu mencari keduniaan. Terlalu sibuk dia dengan urusan dunia, sehingga kan dia terlupa bahawasanya umurnya semakin pendek, sehingga kan dia terlupa untuk meletakkan yang mana urusan ibadah, yang mana urusan yang sepatut dia utamakan. Hari ini tuan-tuan tengoklah keadaan dunia, bagaimana manusia menjadikan segala bentuk pengaruh pangkat dan juga segala bentuk pengaruh yang ada ni untuk apa? Untuk mendapatkan sebanyak mungkin harta benda untuk dia. Kalaulah di zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, untuk nak dilantik sebagai pemimpin itu syarat dia diletakkan, tuan-tuan, dia diletakkan apa? Sayyidina Umar Abdul Aziz, siapa-siapa yang nak menjadi wakil rakyat, yang tak kira lah parti mana pun, siapa yang nak jadi wakil rakyat, syarat dia yang pertama kena declare harta. Sebanyak mana harta yang kamu ada sebelum kamu memiliki pangkat ataupun memegang tampuk pemerintahan ataupun memegang portfolio dalam exco ke sebagainya, sebanyak mana harta itu ada, sebanyak itu juga harta yang kena ada ketika mana kamu lepaskan jawatan. Dia tidak boleh lebih, kurang tak apa. Baik, tuan-tuan, agak-agaklah kalaulah di Malaysia ataupun di dunia kita mengamalkan sistem macam tu, agak-agak ramai dah yang nak bertanding. Tak kira lah parti mana pun, parti Sabah ke, parti Sarawak ke, parti Semenanjung ke, warna biru ke, warna hijau ke, warna merah ke, tak kira lah. Sayyidina Umar Abdul Aziz dia buat dah garis pandan tu cantik dah. Dia kata apa? Siapa yang nak bertanding, declare harta dulu. Sebanyak mana harta yang kamu ada sebelum kamu ada jawatan politik, sebanyak itu juga harta yang kamu kena ada, ataupun kurang. Lebih tak boleh, kurang tak apa. Tuan-tuan declare total aset tuan-tuan ada 300,000, maka 300,000 juga kena ada waktu. Contohnya 2 penggal kamu pegang, menanglah kawasan sekian-sekian dun ke, parlimen ke, dua penggal ataupun 1 penggal. Waktu mana kamu nak turun daripada tu pun, itu juga nilai yang perlu kamu declare. Tak boleh lebih. Ui, kalau kita letak syarat tu, perasaan tak ramai nak tanding. Sekarang ni kenapa orang berebut nak bertanding? Sebab bukan semua, sebahagian besarnya menjadikan ruangan politik dan pangkat itu sebagai tempat untuk watanajush fid dunya, untuk nak memenuhkan poket mereka, nak memenuhkan ruangan keperluan dan kehendak mereka. Lepas tu tengok ada kes-kes, ya Allah, baru jadi 1 penggal tiba-tiba kaya pelik. Tak kira lah, saya tak salah, yang mana salah, takut siapa. Ada 1 kes dulu di Selangor, bekas menteri besar, yang ini dah sebab dibukti bersalah dan dia pun mengaku salah. Dia beli 1 rumah cash, dia jadi 2 penggal menteri besar, dia beli rumah cash sekitar 3 ke 5 juta ringgit. Jadi SPRM masuk, NHDN charge dia sebagai AMLA, anti money laundry, sebab dia tak boleh nak declare duit tu datang daripada mana, sebab pembelian dengan duit cash. Dia pun bersalah lah, dia dipenjarakan selama 12 tahun. Background dia cuma bekas doktor gigi. Baik tuan-tuan, gigi siapa banyak sangat dia cabut ni? Dan dia pun tak boleh nak declare. Dia pun kata duit tu dia tak tahu mai pada mana, sampai jutaan ringgit. Benda-benda macam ni yang perlu diambil berat. Tuan-tuan tahu tak, Sayyidina Umar Abdul Aziz ni punyalah amanah dia. Suatu hari tuan-tuan, kerajaan Islam ketika tu pernah diberikan 1 hadiah minyak wangi yang paling mahal oleh kerajaan, lah riwayat kata Rom, ada kata Parsi. Rom ni satu kerajaan yang besar ketika pemerintahan Islam, maka Rom adalah hegemon ataupun
Kuasa besar lah kalau kita macam US, Amerika lah sekarang, Rom. Jadi kerajaan Rom nak menjaga hubungan di antara Islam dengan Rom, tak mau berperang, maka diberikan hadiah. Dan hadiah itu dikategorikan hadiah yang paling mahal di zaman tu, disebabkan minyak wangi itu tidak mempunyai di tempat yang lain. Paling mahal minyak wangi itu. Minyak wangi ni memang ada kategori yang mahal-mahal sungguh. Saya pernah pergi umrah, ada minyak wangi yang 1 mililiter harga 5,000 rial. 1 mililiter. Tahu-tahu 1 mililiter ni, satu botol tu minimum 5 mililiter. So bayangkan 1 mililiter, 1 ml tu 5,000 rial. Nak beli satu botol pula tak boleh botol cak ayam tu, dia ada botol khas dia pula. So nilai harganya sekitar 30 ke 40 ribu rial. Bersamaan dengan duit kita, kalau 40 ribu rial sekitar 50 ribu ringgit Malaysia. Satu botol. Dan banyak ada orang beli, berlambak orang beli. Tak tanya, tuan-tuan search tengok, tengok minyak wangi termahal di dunia. Harga sekarang 64 juta ringgit. 64 juta ringgit. Ya ilaha illallah. Tah bau menatang apa pun saya tak tahu lah tuan. Saya pun tak tahu nak abang. Kita pakai minyak wangi hak 20 ringgit kan. Maka di zaman Sayyidina Umar, kalau zaman Nabi, seorang sahabat yang dia hanya ada, dia seorang je ada minyak wangi. Siapa dia? Mus'ab bin Umair, sebelum dia masuk Islam. So ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar Abdul Aziz, kerajaan pernah mendapat satu minyak wangi yang paling mahal. Tetapi disebabkan amanahnya Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia tak berani ambil minyak wangi itu untuk diri dia, walaupun diberikan pada dia. Maka dimasukkan ke dalam Baitul Mal, masuk dalam pemilikan negara, aset negara. Sebab zaman Nabi SAW ni, Nabi buat polisi apa? Ketika kamu memegang jawatan, jangan ambil hadiah daripada orang, sebab takut ada conflict of interest. Sayyidina Umar pernah diberikan hadiah kepada isteri dia. Isteri dia pernah dapat satu hadiah. Maka Sayyidina Umar perintahkan pada isteri dia, jangan ambil hadiah tersebut. Sebab apa? Takut nantinya akan ada kepentingan yang orang akan ambil. Dia bagi hadiah, bagi benda-benda, sekali dia minta tolong, kita jadi malu. Jadi terpaksa kita tolong sebabkan hadiah yang dia pernah bagi, pertolongan yang dia pernah bagi. Maka Sayyidina Umar Abdul Aziz tak mau ada conflict of interest tu, maka dia tolak siap-siap, masukkan sebagai aset perbendaharaan negara. Dan ketika mana nak dibawa harta tersebut maka nak dimasukkan dalam simpanan, minyak wangi itu dibawa lalu. Menteri-menteri dia di semua pakat nak cuba bau wangian tersebut. Jadi bila bawa lalu tu, bukannya dia colek ke apa, tak ada. Dia liar sikit hidung tu, dia cuba nak bau. Bau apa? Bukan kata salah, tak salah benda tu. Macam kita lah minyak wangi lalu, kita pun nak tahu jauh minyak kita. Walaupun jauh kita akan buat macam tu lah, nak cuba hidup. Semua orang cuba buat, kecuali Sayyidina Umar Abdul Aziz yang mengambil satu kain, dia menutup di bahagian hidung. Semua orang tengok, pelik ni Sayyidina Umar Abdul Aziz. Maka ketika mana masuknya minyak wangi tersebut, orang tanya, wahai Umar Abdul Aziz, kenapa kamu menutup hidung kamu? Sedangkan bukan kita mengambil hak atau berbahagian daripada, kita cuma nak tahu bau dia macam mana aja. Maka kata Sayyidina Umar Abdul Aziz, cukuplah pada hidung menghidu benda yang bukan daripada pemilikannya, dah dikira sebagai menzalimi hak. Sampai macam tu tuan. Sebab tu doa lah, minta tuan, dalam doa jangan tinggalkan. Doa minta agar Allah memberikan perasaan belas kasihan dan ihsan, perasaan takut kepada Allah kepada semua pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh dunia, parti mana pun tak kira. Takut kita tengok dengan hari ni orang duk cari duit melalui jalan tu. Maka bila dia buat benda-benda macam ni, yang bila banyak kezaliman yang berlaku kepada orang yang sepatutnya. Kadang-kadang bantuan tu dah sampai, tapi tak sampai kepada golongan-golongan sasar yang sepatutnya. Lepas tu kena buat garis panduan tu, no.
Siapa nak bertanding, mana banyak harta tu, hatulah waktu Tuhan turun. Kalau lebih, kita talat dari dia ramai-ramai. Kalau lebih, pulangkan balik, kerana mungkin kita terambil disebabkan ketika memiliki pangkat tersebut. Na'udzubillah. Baru orang tak berebut. Sahabat-sahabat Nabi berebut tak nak jadi governor, nak jadi ini? Tak nak. Tak berebut dia orang. Khalid Al-Walid pernah ditawarkan jadi governor, tolak dia, takut. Sa'ad bin Abi Waqqas di offer untuk menjadi governor. Governor ni menteri besar tau. Tolak dia, takut. Sahabat-sahabat Nabi ketika mana berlakunya kewafatan Nabi SAW pada 11 Hijrah, sahabat golongan Ansar ni berhimpun di Bani Sa'idah. Kalau tuan-tuan di Masjid Nabawi tu tengok di belah kiri tu masih ada hadiqah ataupun taman. Maka berhimpun para sahabat di situ, buat majlis syura untuk menentukan siapa nak dilantik menjadi khalifah. Khalifah ni kira Perdana Menteri. Nak lantik ni. Berebut para sahabat bukan nak jadi, untuk mereka memilih sahabat yang lain. Dilantik Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kata, aku tak boleh. Lantiklah Sayyidina Umar, kerana Umar lebih layak. Umar kata, jangan lantik aku, lantiklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kerana dia adalah sahabat yang paling hampir dengan Nabi SAW. Boleh duk tolak pula nak jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Kalau kita Allah lobby dah. Berkata salah pangkat, tak salah tuan-tuan, tapi bimbang-bimbang disalahgunakan dengan asbab pengaruh, dengan sebab pangkat tu. Saya bukan nak berpolitik, tapi manfaatkan agar tuan-tuan, biarlah jangan kita berebut dengan jawatan. Hatta hari tuan-tuan tahu tak, yang menduka citakan, jawatan kuasa masjid pun orang sanggup lobby. Di Pulau Pinang tahun lepas ada satu kes yang agak besar lah berlaku. Ketika mana pemilihan jawatan kuasa untuk jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, sebabkan masuknya campur tangan dua politik, hak ni panggil pengikut dia datang, ni panggil pengikut dia datang. Waktu pemilihan jawatan kuasa, dekat 15 biji lori, 15 biji bas datang. Padahal anak karya datang dengan bas siapa? Dan Tok Imam terkejut, dia kata, ramai anak karya dia tu. Hari pemilihan tu ramai. Dia kata, kalau macam ni setiap bulan buat pemilihan lah. Siap dengan bawa spanduk, siap dengan bawa manifesto. Yang seronoknya, yang menang tak main masjid, mangkuk ayun sungguh. Lepas tu hati-hati. Sampai masjid pun nak dijadikan ruangan untuk mereka bergaduh, habis ha? Yang teruk kesian anak-anak hariah ha? Nak imarahkan itulah ruang ibadah. Kita semayang ni tuan-tuan, dia tak kira dah hang parti politik mana. Kita masuk dalam sah tu bukan beza pun dia, kita bukan asingkan yang orang ni belah ni, yang ni belah ni, tak ada tuan-tuan. Kita luruskan sah duduk sama je. Allah ajar kita ketika mana semayang mentauhidkan hanya pada diri pada Allah. Tak ada perbezaan ketika tu. Orang tua, orang muda, mana yang layak duduk di depan, duduk di depan. Angkat takbir, putus urusan dunia. Maka sebab tu nak mencari dunia itu tidak salah. Islam membenarkan mencari dunia. Sahabat-sahabat Nabi berlambak yang kaya. Malah sahabat Nabi kaya yang luar biasa. Sayyidina Uthman ibn Affan dalam perang Tabuk memberikan 500 ekor unta. Dalam satu pemberian saja 500 ekor unta dia sedekah. 500 ekor unta, seekor unta harga RM10,000 duit kita. Bersamaan dengan RM 5 juta ringgit diberikan hanya dengan satu peperangan. Kaya tu tuan-tuan, 5 juta. Kita ni tuan-tuan kalau bagi 10,000 pun rasa kembang jubuk dah. Kita bagi 10,000 tu rasa kembang dah hidung ni. Kalau boleh bagilah derma 10,000 tu, alhamdulillah lah, syukur dah. Sahabat bukan bagi 10,000. Sayyidina Uthman bagi 500 ekor unta hanya dengan satu peperangan. Belum dikira lagi Abdurrahman Auf yang memberikan ribuan ekor haiwan ternakan dalam hanya satu peperangan. Maka sahabat ini kayanya luar biasa. Tetapi kaya yang mana mereka cari daripada jalan yang Allah redha. Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Zubair Al-Awwam kaya. Talha bin Ubaidillah kaya. Tetapi mereka mendapatkan harta kekayaan dengan jalan yang Allah redha. Itu bezanya.
Maka sebab tu bukan kata salah mencari dunia, tapi janganlah menjadikan kiblat dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sampai tak sembahyang, niaga sampai tak sembahyang, ya Allah, niaga sampai tak tutup aurat, niaga sampai bawa unsur-unsur penipuan. Moga-moga Allah mengampunkan kita. Dan yang sekiranya terakhir lah, insyaAllah Nabi kata di antara benda yang akan kena kepada umat aku, wattahasud hatta yakuna al-bakhyu, penyakit hasad dengki yang akan ditimpa kepada umat akhir zaman, sehingga akan hatta yakuna al-bakhyu, ia akan bawa kepada perpecahan, pergaduhan, perbalahan kepada umat. Na'udzubillah. Hari ini tuan-tuan, takut kita tengok kita bergaduh dalam semua benda kan. Kita bergaduh dalam bab politik, kita bergaduh dalam bab ekonomi, kita bergaduh dalam bab mazhab, kita bergaduh dalam bab agama. Semua benda kita akan cari ruang-ruang pergaduhan. Yang teruknya siapa, yang rosaknya siapa? Kita juga. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata la yadkhulul jannah khati'un rahimahu, tak akan masuk ke dalam syurga darah daging yang mana orang yang memutus. Khati'un ni orang yang memutuskan silaturahim. Maka tuan-tuan pegang satu benda, kita boleh ada banyak perbezaan, dan memang kita banyak pun perbezaan. Yang ni dibesarkan daripada keluarga berbeza, yang ni cara pendidikan berbeza, yang ni cara pemahaman yang berbeza-beza, yang ni cara keinginan pun berbeza-beza. Tapi bukankah kita mempunyai satu benda yang sama, kalimah tauhid yang sama? Kenapa nak mencari perbezaan kalau ada persamaan? Kalau kita bergaduh ni tuan-tuan, takkan pernah habis. Takkan pernah habis. Nak berbahas, takkan pernah habis. Maka cubalah cari titik kesamaan, agar mudah-mudahan adanya keharmonian. Berbadan pada-padalah kita nak berpecah belah. Cukup-cukup. Tugas untuk bergaduh dalam bab politik bagi orang politik. Kita yang ni, kita fokus kepada untuk pembangunan karya. Kalau semua orang nak bergaduh tuan-tuan, habis siapa yang nak berdamai? Tuan-tuan tahu tak, di antara penyakit yang Nabi kata akan datang kepada umat nantinya, mereka akan rasakan mereka sahaja betul. Hati-hati dengan penyakit ni. Maka di situlah kita akan tengok banyaknya perdebatan yang sia-sia berlaku, perbalahan demi perbalahan, taksub demi taksub. Golongan A taksub dengan puak dia, B taksub dengan puak dia, membuatkan menafikan hak daripada mungkin pendapat yang lain. Sebab mungkin daripada sudut pandang kita betul, sudut pandang orang lain pun betul. Tuan-tuan pegang satu perkataan yang ditinggalkan oleh guru kita, Syekh Fahmi Zamzam. Dulu waktu saya sebelum balik Malaysia, waktu duduk di Mesir, saya tanya dia tahun 2014. Saya tanya dia, Syekh, nanti saya balik Malaysia banyak isu-isu khilaf, orang akan bergaduh. Saya tanya Syekh, saya tanya sendiri kata, kita nak balik Malaysia nanti, saya kata nanti mesti banyak isu-isu khilaf, orang akan berbalah dan bergaduh. Syekh jawab apa? Almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, dia jawab apa? Dia kata nantinya bila bertembung di antara dua khilaf, maksudnya bila bertembung dia benda yang melibatkan ada pendapat A, pendapat B, pendapat C, maka dia kata jangan pernah diikat dengan simpul mati. Maksudnya bila bertembung dengan benda khilaf, jangan diikat dengan simpul mati. Mungkin kamu betul, mungkin dia betul, mungkin dua-dua betul, mungkin dua-dua salah. Maka belajarlah untuk kita berlapang dada, untuk toleransi, untuk tasammuh dengan pendapat orang juga, agar kamu masih boleh berkawan. Tetapi kalau kamu nak menangkan hanya dengan hujah kamu, kamu akan berlawan. Dan hari ini kita tengok orang duk berlawan lah banyak. Berlawan sebab apa? Oh, sebab dia tak setuju baca doa qunut. Oh, yang ni dia bawa fikrah salafi sikit, dia pegang dengan banyak pendapat daripada Wahabi, maka dia tak setujulah sambutan Maulud Nabi.
Baik, tak ada masalah. Kita tidak mengatakan sambutan Maulidur Rasul itu menjadi satu kewajipan. Tetapi adakah ada larangan? Tak ada larangan. Maka ia kekal setelah berganda yang harus. Yang nak sambut silakan. Kalaulah pada Abu Jahal yang berseronok di atas kelahiran Nabi SAW pun, Nabi menyebut nantinya Abu Jahal pada setiap hari Isnin Allah akan memberikan sedikit keringanan pada azab dia. Kalaulah orang kafir yang menentang Islam, Abu Jahal ni bukan tentang biasa-biasa, bermusuh dia dengan Islam, tetapi hanya disebabkan keseronokan dia meraihkan hari kelahiran Nabi SAW pun diberikan nikmat kepada dia. Tak kalah kepada tuan-tuan umat Nabi SAW sendiri yang berseronok di atas kelahiran Nabi SAW, yang menyambut kebesaran hari kemuliaan Nabi SAW, takkan tak dapat faedah kot. Baik, tak apa, kami tak setuju, kami tak mau buat. Tak ada, jangan marah, jangan bergaduh, jangan marah. Ni tak bergaduh sehingga kan saling sesat menyesatkan. Oh, dia kata kami tak setuju duk khasidah. Okey, tak apa, tak mau khasidah tak ada masalah. Baca ayat Quran. Oh, tak mau Quran pun kami hanya pilih yang mana Nabi suruh je. Lah, Quran tu Nabi suruh baca. Tapi Nabi tak suruh baca Yasin malam Jumaat. Lah, bacalah Al-Quran malam Jumaat. Pilih surah Yasin. Tetapi bila kita nak memilih, nak mencari juga benda yang tidak sama, nak disamakan, takkan sama. Kita nak memaksa orang faham apa yang kita faham, tak boleh. Tetapi kita boleh cuba untuk faham apa yang orang faham. Kita boleh buat. Imam Malik bila dia semayang di belakang Imam Syafi'i, dia belajar menghormati mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i belajar semayang dengan Imam Malik, dia belajar untuk menghormati Imam Malik. Ini ada. Saya datang Sarawak, saya wajib kena ikut apa yang bi'ah yang dah disusun di Sarawak. Ni dah main tempat orang nak tunjuk kata kita pandai. Jangan. Sebab tu saya main 2-3 malam dulu, saya takkan nak jadi imam lagi. Saya nak tengok dulu kalau di Sarawak ni macam mana selepas semayang dia wirid kuat ke, wirid pelan ke. Oh, saya tengok sama dari segi susunannya sama dengan kami di Kedah. Alhamdulillah lah. Mungkin ada tempat yang dia selepas daripada solat dia wirid dengan perlahan. Adakah salah? Tak ada salah juga, tak ada masalah. Cuma kita di sini kita nak mengajar semua makmum agar selepas semayang tu kita wirid ramai-ramai. Kalau tidak, duduk saja je lah. Tapi adakah menjadi satu kesalahan pada tempat-tempat yang selepas bagi salam pun, macam Masjid Rusila di Terengganu, selepas semayang bagi salam, mereka baca doa pelan-pelan semua. Tak apalah situ orang mengaji. Mereka tahu lepas bayang tu pakai istighfar. Sebab Imam Nawawi sebut dalam kitab dia, apakah amalan yang terbaik selepas bagi salam? Istighfar. Tapi kalau contoh imam kita tak buat tadi secara jahar, kita mungkin di belakang tak tahu nak buat apa. Nak istighfar ke, nak nasyid ke, nak apa ke. Maka bila tu imam kita buat tadi dengan bahasa yang sedap, suara yang merdunya, maka kita di belakang boleh ikut. Dan yang seronoknya kita boleh ikut tanpa kita fikir pun kita boleh ikut dah. Itu cantiknya susunan. Ada tempat yang memang kita tengok di Pulau Melaka, tempat almarhum Tuan Guru Datuk Ni Aziz. Selepas bagi salam, mereka wirid masing-masing. Tak apalah semua orang mengaji. Semua mengaji. Dia tahu. Dia takkan lari cabut terus. Dia akan wirid dulu Ustaz, doa masing-masing sendiri apa semua, baru dia balik. Sebab tu kita belajar menghormati. Mana? Agar tidak berlakunya perpecahan ni. Perpecahan ni benda yang cukup kita bimbang. Umat Islam ada 1.7 bilion seluruh dunia, tapi seperti buih di lautan sebab bergaduh. Syiah cara Syiah, Wahabi cara Wahabi, Ahli Sunnah wal Jamaah cara Sunnah wal Jamaah. Yang tak faham langsung pun ada. Yang terlebih faham pun banyak. Bila terlebih faham, dia kerja nak bergaduh pula dah. Yang ni aku je betul, yang hampa semua salah. Yang aku buat je semua betul, yang hampa semua bid'ah.
Nabi diutuskan kepada umat untuk menarik semaksimal mungkin manusia untuk masuk dalam syurga Allah. Kita pula hari ini semaksimal mungkin nak menolak manusia untuk sumbat dalam neraka Allah. Maka hati-hati dengan perangai hasad dengki ini. Bawa kepada perpecahan, bawa kepada pergaduhan. In the end of the day, yang ruginya adalah umat Islam juga. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua insya-Allah. Ambillah ibrah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik mungkin. Berkat bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, saya sarankan tuan-tuan pergi di kedai-kedai buku, cari kitab Syama'il Muhammadiyah, atau tengok dalam shopping online pun ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Bagi ada dalam rumah. Dah ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Kan dalam kitab tersebut Imam Tirmizi menghimpunkan hadis-hadis berkaitan sifat Nabi SAW, sama ada segi fizikal dan juga akhlak Nabi SAW. Buat bacaan dalam rumah. Kan kalau ada mata dekat rumah, contohnya tentang kadang-kadang kita ada ruang waktu dengan anak-anak. Bulan Ramadan biasanya sebelum buka puasa kita ada sikit masa baca hadis-hadis tersebut. Mana mungkin kita boleh bercinta, mengenal Nabi, menyayangi Nabi tanpa kita mengenal Nabi. Mana mungkin boleh mengenal Nabi tanpa diceritakan tentang siapa Nabi SAW. Mungkin hari ini anak-anak kita lebih kenal siapa Cristiano Ronaldo. Dia lebih kenal siapa itu Blackpink. Anak-anak kita mungkin lebih kenal siapa itu Haaland, kan, Erling Haaland. Kita takut anak kita tak kenal siapa Nabi SAW. Kita takut anak kita tak kenal siapa Abu Bakar As-Siddiq. Kita takut anak-anak kita tak kenal siapa Sayyidina Umar. Kita takut anak-anak isteri kita tak kenal siapa sahabat-sahabat Nabi yang dulunya memperjuangkan menyebarkan Islam sampai di bumi Sarawak, sampai di bumi Kedah, sampai di seluruh dunia hari ini. Segedap penjuru adanya orang Islam. Maka tanggungjawab kita, fahamkan mereka, ceritakan kepada mereka. Yang sebelum ni kita kurang, minta ampun kepada Allah. Betulkan kita yang ke depan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas kelemahan, di atas kedaifan ilmu saya bercakap, mohon maaf ada kekurangan terkasar bahasa atau kekurangan pada mana-mana itu kelemahan saya lakukan. Terima kasih pada pihak jawatan kuasa Masjid Surau atas kesudian untuk menerima jemputan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati tuan-tuan. Saya doakan secara khusus tuan-tuan yang ada pada pagi ini istiqamah sampai mati insya-Allah. Istiqamah sampai mati untuk istiqamah dengan ibadah ni. Hidup kita dah banyak dah habis dengan benda-benda yang kadang-kadang benda-benda yang merapu-merapu ni, maka biarlah diisi yang pengakhirannya dengan benda-benda yang memberi faedah pada agama insya-Allah. Siapa kita yang sebelum itu tidak dikira, tapi siapa kita yang nanti nak mati itu akan ditentukan. Manusia dikira pada pengakhiran, bukan pada permulaan. Khalid Al-Walid berperang dengan Islam, Safwan Umayyah berperang dengan Islam, tapi matinya dalam Islam. Matinya dalam Islam kerana dihitung pada pengakhiran. Sayyidina Umar Al-Khattab dulu bermusuh dengan Nabi. Dia pernah tampar adik dia sampai berdarah muka sebabkan marah tentang Islam. Tapi siapa sangka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu hari ini berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi ziarah Nabi, alhamdulillah minggu depan saya berada di Mekah. Dan bila ziarah Nabi di Madinah, makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi bahu Nabi ada Abu Bakar, di sisi pinggang Nabi adanya Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang dulunya Sayyidina Umar pernah bermusuh dengan Islam, tetapi subhanallah dengan izin dan rahmat Allah, taufik hidayah Allah, hari ini tuan-tuan 1400 tahun dia menjadi peneman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahakan untuk pengakhiran ini pengakhiran yang baik untuk kita semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini tangan yang banyak buat dosa. Ya Allah, yang banyak melakukan kemaksiatan. Ya Allah, ya Allah, kalau Kau tak ampunkan dosa-dosa kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pada kami yang hadir pagi ini yang sakit Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, ya Allah, pada kami yang masih ada mak dan ayah,
Kau permudahkanlah urusan untuk kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Perelokkan akhlak kami di hadapan mak dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kalau ada akhlak yang buruk terhadap kedua mak dan ayah kami, keizinkanlah kami mohon kemaafan dengan segera, ya Allah. Kami takut dengan akhlak yang buruk terhadap mereka, Kau akan mengembalikan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya, ya Allah. Ya Allah, kalau mak dan ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana. Lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, yang memandang kami dengan kebesaran dan kemuliaan-Mu, ya Allah. Maka ya Allah, kesatukanlah anak-anak akhirah kami, ya Allah. Peliharalah kami daripada pergaduhan, bencana, bala dan musibah, ya Allah. Ya Allah, cukuplah umat ini dipenat dan disibukkan dengan pelbagai mehnah dan tribulasi pergaduhan, ya Allah. Maka ya Allah, ketemukanlah kami dengan satu titik bersamaan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, Kau campurkan istiqamah dalam hati-hati kami, ya Allah, agar kami boleh beribadah sampai kami mati, ya Allah. Agar kami boleh hadirkan diri, menyibukkan diri dengan masjid surau, ya Allah, sampailah pada umur kami tua dan mati, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudah kami banyak dihabiskan dengan perkara tak berfaedah dalam kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anda rezeki-Mu masih di langit, maka turunkan buat kami. Anda ia dalam perut muka bumi, maka keluarkan buat kami. Anda ia haram, maka sucikan pada kami. Anda ia jauh, maka dekatkan pada kami. Anda ia sukar, maka permudahkanlah bagi kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.